Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi to all of you. Okay, so hari ni kita nak belajar the new topic 4.3 elements in group 18. Okay, so semalam kita dah belajar dah kan? Okay, 4.1, 4.2. First adalah dia punya development. And then kita yang kedua, 4.2 pula kita belajar tentang arrangement. So arrangement by group and period. So kita nak fokus hari ni kepada group yang pertama lah. Okay, dia bukan group 1 tapi kita tengok kepada group 18. Okay, why kita nak belajar group 18 ni. Okay, so jom kita tengok sama-sama insyaAllah. Okay, so kita tengok kepada gambar predictable yang besar ni. Kita nak tahulah kedudukan di mana kedudukan group 18. Okay, so kita tengok kepada group kan. Okay, so group ada anak panah ni. So anak panah tu menghala ke right kan. Okay, right hand side kita. So di manakah group 18? Okay, so group 18 duduk di sebelah kanan sekali. Okay, so ada 7 elemen yang berada di group 18. Okay, so kalau kamu buat semalam, okay, exercise yang cikgu suruh semalam tu, make sure mesti ada satu persoalan yang berlega why helium ni dia duduk dekat group 18. Okay, so yang mana-mana yang buat terima kasih, yang mana tak bertanya tu rugilah tak bertanya. So helium ni proton number dia 2. So electron arrangement dia pun 2. Tetapi cikgu cakap valence elektron dia 2, kenalah duduk dekat group 2. Kenapa dia duduk dekat group 18? Okay, so hari ni kita nak tahu, nak rungkaikan why helium located in group 18. Kenapa tu? Okay, so kita ada warna kan yang kita dah tengok. Kita ada warna green, blue and yellow. So group 18, all the elements in group 18 yellow color. So that means dia adalah non-metal. Okay, so jom kita tengok apa dia punya specialnya helium ni sampai duduk group 18. Okay, mari kita tengok dekat group 18 ni kan. Okay, elements in group 18. Okay, cikgu cakap ada 7 tadi kan. Okay, so apa yang pertama? So kita ada helium, simbol dia He, kemudian neon, argon, krypton, xenon, radon and oganesson. Okay, so kita ada 7 tu kan. Okay, so kita tahu kenapa dia ni group 18. Kita kena buat electron arrangement kan. Okay, so electron arrangement untuk helium. Okay, 2. Cikgu tulis di sini 2. Okay, 2. Kemudian neon 28, argon 28, 8 dan krypton, xenon, radon and oganesson ni kita nanti kamu akan belajar bila kamu dah higher level lah. Okay, so kita tengok kepada helium, neon and argon. Okay, so kita boleh faham neon and argon ni dia duduk dekat group 18 sebab valence elektron dia memang 8 di hujungnya. Tapi kenapa helium ni tidak? Okay, so ada sebab dia. Okay, sebab dia kita akan tengok. Okay, sebab dia group 18 ni known as noble gas ataupun inert gas. Okay, tu kena ingat nama group 18 ni adalah noble ataupun inert gas. Kenapa dia namakan sebegitu inert? Inert adalah bermaksud dalam bahasa Melayu adalah lengai. Lengai ni apa yang dimaksudkan dengan lengai? Okey, kita tengok yang kedua. Chemically unreactive. That's why nama dia adalah inert gases sebab dia adalah chemically unreactive. Okey, dia tidak bertindak balas. Okey, have achieved stable duplet or octet electron arrangement. Cikgu, duplet tu apa? Okey, duplet tu bila dia 2.
Elektron arrangement dia 2. Kemudian oktet dia 8 lah. Okt tu 8. Okey, so kita tengoklah. Itu yang menjawab persoalan kenapa helium tu duduk di group 18. Okey, so kita tengok helium. Helium, kita ingat rule balik. Rule first shell mesti complete 2 elektron, second shell 8, third shell 8. Okey, so itu adalah rules dia. Okey, so sekarang ni perumah untuk yang pertama, first shell complete. Okey, kita tengok neon. Neon first shell complete, second shell pun complete. Argon first shell complete, second shell complete and third shell pun complete. So bila dah full, okay, has achieved a stable duplet electron arrangement. Okay, so kita kena ingat balik kenapa dia chemically reactive due to the valence shell that are full filled with electron. So maksudnya dia dah achieve stable octet electron arrangement. Okay, so kalau ada soalan, why group 18 is inert gases? Because okay, chemically reactive. Sebab apa dia chemically reactive? Dia dah achieve stable octet electron arrangement. Octet. Okay, belakang dia 8. Okay, so kalau untuk helium pula, jawab achieve stable duplet electron arrangement. Ni untuk helium. Kalau soalan tanyalah, why helium chemically reactive? Because a helium atom achieves stable duplet electron arrangement. Okay, why are neon and argon chemically reactive? Because neon and argon atom achieve stable octet electron arrangement. Okay, and last one, exists as monoatom gas. Okay, monoatom. Apa maksud mono? Mono adalah satu. Okay, so kesemua ni adalah monoatom gases. Okay, so kalau kita tengok simbol dia He, satu je. Neon pun ada satu, argon dan ke bawah lah. Okay, dia tak duduk. Okay, contoh cikgu saya tak faham lah monoatom. Kalau kita ada oksigen, kita ada carbon dioxide. Okay, kemudian kita ada hydrogen gas. Kedua-dua ni, ketiga-tiga gas ni duduk dalam bukan monoatom. Contoh yang ni, hydrogen ada 2, oksigen pun ada 2, carbon dioxide lagi lah ada 3. Carbon 1, oksigen 2. So, dia tidak duduk, gases yang tidak duduk dalam keadaan mono. Hanya group 18 saja yang special, yang duduk dalam keadaan monoatomic gases. That's why lah dia dipanggil group monoatom gases. Okay, so nama dia noble gases lah ataupun inert gases dan dia wujud dalam monoatomic gases. Okay, boleh So cikgu harap kamu boleh faham lah apa yang cikgu sampaikan ni. Okay guys, so kita tengok pula kepada trend dia. Okay, so elemen in group 18 tak habis lagi kan? Kita tengok kepada trend. Okay, trend yang pertama, kita nak tengok kepada in physical properties. Okay, so kita ada physical properties. Okay, physical properties ni kita tengok kepada 3 Yang pertama, size of atom. Yang kedua, melting point. Yang ketiga, boiling point. Okay, kita tengok yang first dulu. Size of atomic radius increase. Size of atom tu bertambah due to increase the number of electron and electron filled shell. Okay, so kita tengok kepada 3 Cik kita ambil helium, neon, argon. So helium 2. So neon 28. Argon 28. 8. So dia punya number of electron dia semakin bertambah. So bila makin bertambah, size dia bertambah. So cara lukisan dia, helium dia ada satu shell, kemudian neon dia ada 1, 2, 3. Okey, kemudian argon. Okey, argon dia padam dulu. Okey, nak lukis argon ni dia kena macam yang besar sikit. Argon.
Ni nukleus dia ada berapa shell argon? 2 dan 3 shell. So nampak dia punya atomic size dia semakin meningkat. Okay, disebabkan number of electron and electron filled shell ni, shell dia semakin bertambah. Okay, and then kita tengok kepada melting and boiling point. Okay, dia berkaitan dengan size. So bila increase in atomic size of element, dia akan increase the attraction force between atom. So attraction force become stronger. So semakin kuat. Okay, di antara attraction force nukleus dengan elektron dia. So daya ikatan dia semakin kuat, dan yang menyebabkan boiling and melting point dia meningkat disebabkan more heat energy is needed to overcome these forces. So bila forces tu semakin kuat, so makin banyak haba yang digunakan untuk break down the forces. Okay. So kita ada physical properties table 4.2 ni. Okay, so kita tengoklah atomic radius yang pertama. So semakin ke bawah semakin besar dia punya atomic radius. Kemudian melting and boiling point yang kita belajar tadi, going down the group, semakin turun ke bawah helium ke radon, semakin bertambah dia punya melting point. Tapi secara keseluruhan melting and boiling point dia ni rendah lah. So negatif, sangat-sangat rendah. Sebab dia adalah gases kan. Tapi kita tengok trend dia ikut group, semakin ke bawah melting and boiling point dia semakin meningkat. So arti kata lain ni, radon ni dia lah paling besar, the bigger atomic radius, dia lah yang paling tinggi melting point, dan dia lah yang paling tinggi boiling point berbanding yang lain-lain. Dia ada bawah lagi kan, organism kan, sama jugalah, organism ni yang paling besar, yang paling tinggi melting and boiling point berbanding yang lain. Okay. So harap kamu boleh faham lah physical properties. Kita ada chemical properties tapi tak dibincangkan dalam group 18. Kenapa? Sebab group 18 ni chemically unreactive. So kita nak bincang apa? Sebab dia unreactive. Okay. Okay, dan yang terakhir kita tengok kepada uses. Okay, uses kepada semua ni lah. Okay, kita ada uses of group 18 element in daily life. Okay, first kita tengok kepada helium. Okay, helium ni adalah untuk apa? Okay, used to fill weather balloon. Okay, kita nak tengok kepada weather balloon. Okay, weather balloon ni untuk nak check lah kaya cuaca kan, helium. Okay, so helium ni gas dia sangat-sangat ringan. That's why dia digunakan. Okay, kemudian neon used in advertising board light. Okay, apa iklan tu kan yang berwarna-warni tu kan, itu guna neon lah. Kemudian dalam kita punya electrical bulb kita gunakan argon. Krypton tu flashlight of cameras, and xenon lighthouse lamp. Okay, cahaya yang terang benderang tu. Okay, kemudian radon used to treat cancer. So all of the group 18 elements ni sangat-sangat give a beneficial usage for us as a human untuk kita jalankan kehidupan seharian. Okay, so untuk group 18 ni sangat mudah lah. Okay, so kita nak summarize apa yang kita belajar. Okay, so yang pertama dia adalah noble gases. And then dia adalah chemically unreactive. Sebab apa chemically reactive? Dia asoya kan, achieve stable octet electron arrangement. And then apa lagi kita belajar? Okay, kita belajar tentang physical properties tu. And then yang last one kita belajar tentang uses. Okay, kegunaan dalam kehidupan seharian. Okay, so untuk information kamu, group 18 ni dia tidak menderma, menerima ataupun share atom, share elektron dengan atom yang lain lah. Okay, sebab dia sangat stable, dia tak nak terima elektron daripada orang lain, daripada atom yang lain. Dia tak nak derma pun, sebab dia dah cukup, buat apa nak dermakan kan. Dia bukan ada lebih, dia cukup dia. Okay, kemudian dia tak ada share dengan another atom. So that's why dia duduk dalam monoatomic gases. So yang penting dia exist, dia wujud dalam monoatomic
gases. So yang ni kena tahulah. Kalau soalan tanya dalam soalan nanti kita akan buat latihan, kita tahu. Okay, so completekan kamu punya modul muka surat 56. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. So kalau ada soalan sekali lagi tolonglah bertanya dengan cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.